bahagian pembangunan industri di Tourism Malaysia dipertanggungjawabkan kepada pembangunan package-package niche yang sekarang menjadi trend terkini kepada industri pelancongan. Dahulunya industri ataupun segmen niche ini lebih digunakan untuk proses pembangunan. Tetapi sekarang ni apabila pembangunan produk itu dikendalikan oleh pihak yang berwajib dan juga pihak swasta, jadi mempromosikan industri niche itu dipertanggungjawabkan kepada bahagian ni, bahagian pembangunan industri. Jadi pada tahun 2014 ini khususnya, kita membuat pembangunan kepada beberapa niche yang kita jangkakan lebih berpotensi. Antara yang terbaru yang kita buat adalah melalui membangunkan package voluntourism. Voluntourism ni kalau dilihat daripada bunyinya macam dia volunteers. Actually memang betul dia volunteers, tetapi the volunteers yang akan menyertai package ini, mereka kena bayar sejumlah charge yang dikenakan untuk mereka berada di Malaysia dan membuat kerja-kerja voluntourism. Yang antara yang paling terkenal adalah bekerjasama ataupun membuat voluntourism di Sepilok Sanctuary Orangutan, dan mereka akan berada di pusat tersebut untuk selama 2 bulan, dan peserta dikenakan bayaran sehingga mencecah RM8,000, dan sambutannya amat menggalakkan bila sejumlah ruang yang disediakan untuk tujuan mereka sentiasa penuh sehingga ke hujung tahun. Yang terbaru yang kita akan cuba bangunkan dengan usaha sama daripada pihak swasta juga adalah Turtle Sanctuary di Pulau Tioman, dan juga kemungkinan kita juga tengah membangunkan mengenai Hornbill di Belum. Kedua-dua package ni masih kita dalam peringkat pembangunan yang akan kita materialiskan sebelum hujung tahun bagi tujuan promosi. Selain daripada voluntourism, bahagian ini juga ada meneruskan usaha-usaha untuk menjayakan projek-projek EPP, entry point projects yang ditentukan oleh kerajaan, iaitu di dalam industri golf. Kita dikehendaki untuk terus mempromosikan Malaysia sebagai destinasi golf yang terkemuka di rantau ini, supaya dapat kita mempergunakan ataupun memanfaatkan kemudahan fasiliti golf yang ada di Malaysia. Akan berlangsung YTEC pusingan ketiga, dan kita juga dijangka akan terus terlibat di dalam penganjuran acara-acara golf yang bertaraf antarabangsa seperti CIMB, LPGA yang akan berlangsung sehingga ke hujung tahun ni lah ya. Selain daripada itu juga, kita juga mempromosikan industri cruise. Destinasi kita sebagai destinasi cruise di rantau ini diperkenalkan melalui EPP, bahawa 6 pelabuhan telah dikenal pasti oleh kerajaan untuk menjadi turnaround port ataupun home port yang diharapkan akan berlaku, bagaimanapun diharapkan akan berlaku lah. Jadi cruise terus kita promosikan, kita terlibat di dalam promosi dan pameran cruise di luar negara, dan juga bekerjasama dengan ejen-ejen yang menyediakan package-package cruise. Apabila penumpang cruise tiba di pelabuhan kita, di situlah sebenarnya perlu untuk kita mengambil peluang kepada penumpang-penumpang yang hanya mungkin ada lebih kurang 6-7 jam di darat untuk melihat
perkara ataupun tarikan yang paling utama di kawasan tersebut. Umpamanya kalau di Kuala Lumpur ni, yang selalu kita gembur-gemburkan ke sana kemari adalah kita punya Twin Tower. Jadi apabila Twin Tower ni menjadi satu ikon dalam kita punya risalah apa semua tu, apabila pelancong datang, mereka akan cari Twin Tower ni. Betul tak betul Twin Tower ni wujud di Kuala Lumpur? Jadi pada ketika itu kita akan bawa mereka ke Kuala Lumpur dan mereka akan menyaksikan sendiri bagaimana keadaan dan juga Twin Tower yang dikatakan. Dan selalu kegarahan mereka akan cuba melintas di bridge tu. Yang itu. Kemudian kita juga ada memperkenalkan yang very authentic di dalam package ni adalah Mahmeri punya orang asli Mahmeri di Kepulauan Pulau Keri lah. Pusat tersebut setiap kali krus mendarat di Pelabuhan Kelang, seringkali menerima lebih kurang 4 bas lebih kurang untuk kehadiran pelancong melawat Mahmeri punya tradition. Jadi ini menjadi kebanggaan pada kita jugalah. Dan di tarikan pelancong di Pulau Pinang, bukan kata di Langkawi, Pulau Pinang, di Pelabuhan Kelang maupun di belah Sabah berbeza-beza. Di Melaka berbeza. Mereka town port. So turun daripada cruise, the town is really there. Jadi itu yang mereka lebih seronok sebab mereka tidak perlu pergi jauh daripada itu. Selain daripada itu juga, secara umumnya sebenarnya kita cuba mempromosikan destinasi pelancongan kita melalui aktiviti-aktiviti golf, aktiviti-aktiviti sukan yang bertaraf antarabangsa seperti pasukan bola. Kita mengambil penjenamaan melalui pasukan bola di luar negara seperti apa yang dilakukan oleh kementerian kita melalui Cardiff City, QPR dan yang terbaru mungkin kita akan langsungkan kerjasama sedang diusahakan dengan Sevilla untuk La Liga. Jadi inilah beberapa aktiviti yang turut kita sama aktivitikan. Dan tidak lupa juga eco pelancongan yang kita laksanakan sama ada di darat ataupun di peringkat marin, iaitu di selam scuba-nya, ataupun kita pergi kepada yang bird watching-nya yang telah kita mula explore last year untuk Belum umpama katanya. Sebelum PM mengisytiharkan untuk menjadikan Belum sebagai the next geopark, kita telah pun membuat eksplorasi ke Belum di mana kita boleh menjumpai 10 jenis hornbill di Belum yang kecil tu. Sedangkan di Sarawak yang begitu punya besar ada 8 lah. Ada 8 spesies. Di Belum tu ada 10 spesies. Dan the combination between these people, this bird species ni, dia boleh terbang seiringan apa semua, sedangkan sepatutnya mereka rival. Ini yang menjadi kebanggaan kepada bird watchers. Jadi itulah yang kita terus promosikan di dalam bahagian kita lah. Okey, sektor pelancongan perlu berkembang mengikut peredaran zaman. Adakah pihak tuan menjalankan penilaian semula terhadap produk-produk pelancongan sedia ada sekaligus mengenal pasti keupayaan produk berkenaan dalam menarik pelancong? Penilaian secara saintifik itu tidaklah kita jalankan. Sebab dia melibatkan, kalau kita melalui saintifik ni maknanya ada kajian dibuatlah ya, sama ada mereka berpuas hati atau tidak. Tetapi kita membuat data collection secara kolektif daripada pusat-pusat tarikan pelancongan, juga melalui ejen-ejen. Most of the time, ejen-ejen ni akan memberi feedback kepada pejabat-pejabat kita di peringkat negara, di peringkat negeri ataupun di luar negara. Tempat-tempat ni dah mereka tak suka, tak sesuai atau bagaimana. Dan maka kita akan membuat sedikit adjustment lah kepada kita punya package tu. Contoh, umpama kata kalau kita jual untuk rimba Belum kepada mereka yang tidak berminat, mereka akan kata tempat tu tak sesuai. Tetapi bagi peminat ekosistem, melihat Belum sebagai the heaven, ataupun the Meliau Basin, it become the heaven.
Kita mungkin masuk ke situ tanpa wifi, tanpa handphone, tanpa alamat apa pun tempat ni. Tetapi bagi segmen-segmen niche begini, pada golongan-golongan yang tertentu pada niche ni, mereka melihat benda itu adalah suatu bentuk tarikan. Pastinya sekiranya ada terdapat complaints ataupun rungutan daripada pelancong, kita akan membuat sedikit ubah-ubah. Contoh yang pernah kita dengar all this while adalah mengenai pusat pusat pemeliharaan gajah Kuala Gandah. Apabila disuarakan pendapat yang kurang senang mengenai cara orang awam berinteraksi dengan gajah, yang sepatutnya tidak sedemikian, kerajaan mengambil tindakan untuk tidak melakukan perkara tersebut lagi, aktiviti tersebut lagi di Kuala Gandah. Jadi maknanya ada kind of assessment tu. Daripada segi persaingan dalam industri pelancongan serantau ni, kita lihat semakin mencabar. Adakah pelancongan kita bangunkan kini berpotensi dan dalam nak mewujudkan minat pelancong untuk datang? Kita lihat bahawa dalam rantau Asia Tenggara ini, kita boleh jeniskan lebih kurang lah ya. Apa yang ada di Malaysia juga ada di Indonesia, ada juga di Thailand, ya, umpama katanya, dan juga di Filipina. Umpama saya katakan tadi hornbill, the biggest hornbill yang dia punya spread wing tip to tips 8 kaki, it's very big, ada di Filipina. Kita tak ada. Kita ada segi daripada hornbill biasa, tetapi many species. Ada kelainan sikit-sikit mengikut tempat. Contohnya dalam industri fishing, ikan toman kita tidak ada di Filipina. Ikan toman kita tidak ada di Sulawesi, umpama katanya, jauh lagi di Singapura. Jadi kelainan itu yang kita bangunkan. Kita membuat fishing mempromosikan memancing, catch and release, sport fishing ni, bukan sahaja untuk ikan game fishing yang ada di laut seperti layaran, seperti shark and so on yang dalam perairan kita. Kita juga mempromosikan toman yang dipanggil sebagai snakehead. Dan kelainan yang ada pada kita, salah satu lagi daripada spesies ikan ni, kita ada sea black bass. Sea black bass ni di dunia ada 3 tempat ya. Satu di Papua New Guinea, satu berada di di Sandakan satu, dan satu lagi berada di, saya lupa satu tempat lagi. Tapi 3 tempat je di dunia ni. Dan kita ada sea black bass tu. Dan itu yang kita promosikan. Diving, itu juga mana-mana tempat ada tempat diving, tetapi always the mecca for the divers is sipadan. Jadi produk yang kita bangunkan ini memang relevan, dan untuk kita mempromosikan lebih ramai pelancong, untuk memberi alternatif kepada pelancong kepada apa yang tersedia di Asia Tenggara. Pastinya memang kita memastikan bahawa ada kelainan. Walaupun kemungkinan ada sedikit persamaan, kita tidak boleh lari daripada geografi, tetapi segi daripada population itu may different. Jadi kelainan itu yang kita cuba peralatkan untuk kita menarik pelancong. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit tentang trend semasa industri pelancongan kini, contohnya macam young traveller kan, ataupun yang family punya vacation. Bagaimana kita dapat kita tahu ataupun kita kenal pasti bahawa kita ni di landasan yang betul dalam nak merancang strategi pembangunan industri pelancongan kita? Okey. Kalau melihat daripada trend pelancong sekarang ni, apa yang lebih popular sekarang ni dikenali sebagai go green. Go green. Mereka lebih kepada destinasi pelancongan yang go back to nature lah, senang ceritanya, mesra alam. Dan
kalau kita mengata melihat pelancong daripada Australia, daripada Europe, daripada Amerika, kalau kita nak jual kita punya cosmopolitan, nothing that we can beat them. Kita pergi ke New York, apa saja yang mengenai bangunan di New York ada di situ. Tetapi bahkan menjadi kebanggaan mereka adalah hutan simpan yang ada di tengah-tengah New York tu. Jadi begitu juga dengan apa yang ada di Malaysia ni, kalau kita nak compete dengan mereka mengenai cosmopolitan life, ada susah sikit. Tetapi apa yang kita promosikan selain daripada, of course, bila dia turun di Kuala Lumpur, kita mempromosikan segi daripada shopping. Shopping di Kuala Lumpur adalah in fact untuk tahun lepas telah dirankingkan sebagai yang keempat dunia. Jadi bermaksud bahawa kita mempromosikan Kuala Lumpur selain daripada dia punya landscape dia, juga adalah activity on shopping. Selain daripada itu juga kita mergekan punya aktiviti dengan golf, dengan spa. So sebab selama kini kita mempromosikan Malaysia sebagai family destination, that they are welcome to come together with the family and also friends. Among friends, probably they having the same interest on the products. Could be also the same family. Tetapi dalam family ni ada something bit different. Probably the husband would love to play golf. Kita ada golf di Kuala Lumpur, di town city, di tengah bandar, di tepi bandar, di dalam hutan, Temple Park apa katanya kan, di tepi hutan. Kita ada golf malam di KJ SAS, Shah Alam. And the spouse and also probably together with the children can visit Kidzania, can also go for shopping, can also go for spa, yang mostly available in town centre. Jadi destinasi ini sebenarnya adalah cuba untuk memberi seluruh ahli keluarga aktiviti, menjalankan aktiviti yang mereka gemari. Kalau it happen semua satu family itu suka untuk pergi membeli belah, dapatlah kesemuanya. Tetapi kalau berbeza interest, semua ada di kawasan sini. Itu adalah cerita di Kuala Lumpur. Tetapi apa yang kita maksudkan kalau di Malaysia umum katanya, the activity is widespread. Macam itu, widely spread seluruh Malaysia, meaning to say that the whole family yang datang ke mana-mana pun di bahagian Malaysia yang kita promosikan itu boleh memperoleh apa yang dikehendaki. Okay. Pada pandangan Tuan, adakah produk pelancongan kita sudah mencukupi? Perlukah kita meneroka pasaran baru demi kemajuan industri? Pasaran baru tidak boleh henti diterokai. Kita sentiasa mengharapkan agar setiap pelusuk dunia mengenali Malaysia dan mereka tertarik dengan keindahan mengenai Malaysia. Mengapa saya perkatakan demikian? Kerana pasaran-pasaran yang tradisional seperti Eropah dan Amerika, kemungkinan mereka sudah mendapat banyak pilihan di seluruh dunia sebab mereka mempunyai kewangan dan mereka banyak pilihan. Di samping itu juga kemungkinan juga bahawa apa yang berlaku di Amerika dan juga Britain, bahawa this market has saturated, mencapai tahap yang hampir tepu. Jadi kita perlu explore lebih banyak market lagi yang sekarang ni kita tengah usahakan dengan giatnya untuk pasaran Rusia dan juga Middle East, Afrika, South Africa, supaya dapat kita menarik lebih ramai pelancong-pelancong yang berbagai minat datang ke Malaysia. Berbeza-beza minat mereka. Kemungkinan daripada negara yang daripada South Africa begitu datang ke Malaysia, apa yang dilihat mungkin bentuk moden. Tetapi daripada Rusia kemungkinan bukan modernization yang dia nak, yang nak dilihat, tetapi lebih kepada go green. Jadi pasaran seluruh dunia tidak boleh henti
di situ. Promosi terus dijalankan sedaya mungkin. Kalau kita tengok macam penyumbang terbesar kerajaan pelancong ke negara kita kebanyakan daripada ASEAN, Singapura, Malaysia. Di pasaran baru tu mesti diteruskan. Perlu diteruskan. Apa yang berlaku sekarang, penyumbang besar kepada Malaysia adalah daripada negara ASEAN ataupun yang berdekatan dengan kita, kerana the proximity lah, berhampiran. Dan bila kita bawa kepada negara yang lebih jauh, kepada long haul destination, long haul market, apa yang kita nak mereka lihat kepada kita adalah kelainan. Jadi pastinya negara-negara yang terus kita explore ni, ada possibility ataupun kita telah buat kajian, ada kemungkinan ataupun keupayaan untuk mereka datang ke Malaysia. Jadi itu dapat membantu to sustain kita punya tourism industri kita lah. Okay, last sekali, harapan Tuan terhadap industri pelancongan negara dan hala tuju bahagian pembangunan industri ini dalam nak menjayakan aspirasi pelancongan negara. Industri pembuatan telah lama berkembang, dan kita katakan bahawa sebahagian daripada pendapat mengatakan bahawa industri pembuatan ini sudah mencapai satu peringkat curve yang sloping down, sebab sudah pun menjadi penyumbang kepada pencemaran. Satu lagi industri yang perlu kita biak bangunkan adalah industri pelancongan. Kerana kita ada aset kita ada apa yang dikendaki oleh orang luar sana yang nak dia tengok, nak dia lihat, dan dia adalah antara yang paling selamat. Jadi industri pelancongan kita harapkan akan menjadi suatu punca atau sumber kepada pendapatan wang asing, sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang telah lama berkecimpung di dalam industri pelancongan. Hawaii umpama katanya, hidupnya Hawaii, kepulauan Hawaii itu adalah sebab pelancongan. Dan bahagian pembangunan industri berusaha terus untuk cuba menyungkil khazanah negara yang dalam bentuk niche ini untuk kita menjadikan satu produk yang dapat kita promosikan di luar dan mempopularkan destinasi kita daripada segi pelancongan. Interest daripada pelancong hari ke hari berbeza-beza. Maksud saya berbeza-beza itu, ada sekelompok kecil yang melihat, umpama katanya contohnya lah, umpama kita mungkin kita aktiviti mengumpul kupu-kupu tu dulu waktu kita kecil dulu, kita anggap sebagai satu aktiviti yang suka-suka. Tetapi sekarang ni memerhati rama-rama, butterfly watching adalah satu industri yang sangat besar. Yang sangat besar, terutamanya di Korea, di Jepun, di Turki. Apabila negara kita mempunyai, umpama katanya di Langkawi saja, kita ada seluruh negara kita mempunyai lebih kurang 1,000 lebih spesies rama-rama. Di Langkawi saja kita ada 520 spesies Langkawi. Itu yang menjadi daya tarikan. Peminatnya di seluruh dunia tidaklah ramai. Maknanya bukanlah mass tourism, tetapi dia ada very niche. Tetapi aktiviti ini ataupun this kind of attractions menjadi satu tarikan kepada kumpulan yang ini, kumpulan yang dikatakan minor ni, yang niche ini, untuk datang ke Malaysia. Jadi kita terus berusaha daripada semasa ke semasa dan cuba mendapatkan maklumat ataupun feedback daripada pasaran, apa lagi yang sebenarnya mereka dahagakan di dalam lawatan, supaya kita dapat juga menyediakan di negara kita. Mana yang kita ada lah. Kalau dia nak tengok apa katanya beruang kutub di Malaysia, kita problem lah. Sebab
Panda pun bukan penduduk asal. Tapi itu hanya lebih memberi peluang kepada secara domestik nak tengoklah ya. Tapi kalau umpama katanya seluruh dunia mau melihat panda growing in Malaysia, kita problem lah pula. Sebab kita bukan kita punya tu kan. Tapi mana yang ada secara yang ada dalam negara kita, kita cubalah untuk dipromosikan. Okay. Alright. Okay.